Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 9 set 17 akan membentangkan berkenaan dengan proposal kajian PDPC untuk pensyarah kami iaitu Puan Nurul Adibah binti Muhammad Rashid. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Atira Syazwani binti Abdul Razak, An'am Mardiah Hanun binti Martuni, Nurul Sakira binti Abu Hassan iaitu saya sendiri, Muhammad Faris Arsyad bin Sufyan dan Nur Aina Atika binti Abdul Ghani. Untuk bahagian abstrak, telah kami muatkan mekanisme menarik dan menghembus nafas merupakan salah satu subtopik bab respirasi dalam mata pelajaran sains tingkatan 3. Seramai 4 daripada 7 orang murid dari kelas 3 Araudah ini didapati tidak dapat menerangkan proses yang berlaku semasa menarik dan menghembus nafas. Cadangan kajian tindakan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman, kebolehan mengingat mekanisme menarik dan menghembus nafas terhadap murid 3 Araudah serta meningkatkan keyakinan mereka untuk menjawab soalan dan menerangkan jawapan yang berkaitan dengan subtopik ini dengan menggalakkan pelibatan murid secara aktif dalam penghasilan inovasi replika peparu. Cadangan kajian tindakan ini menggunakan model gelung kemis dan Max Tegart yang melibatkan perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Kata kunci yang kami gunakan untuk abstrak ini adalah replika peparu, mekanisme menarik nafas, mekanisme menghembus nafas. Seterusnya akan kami bicarakan dalam pembentangan seterusnya. Senarai kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami ialah yang pertama, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Yang kedua, fokus kajian. Yang ketiga, objektif atau persoalan kajian. Yang keempat, sasaran atau subjek kajian. Yang kelima, tinjauan awal. Yang keenam, intervensi yang dicadangkan. Yang ketujuh, cadangan penilaian. Yang kedelapan, jadual pelaksanaan kajian. Yang kesembilan, anggaran perbelanjaan. Dan seterusnya ialah kesimpulan serta rujukan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, nama saya Muhammad Faris Arsyad bin Sufyan dan hari ini saya akan membentangkan mengenai refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu untuk kajian kami. Okay, jadi kajian ini bertujuan untuk menyelidik impak kekurangan bahan batu mengajar terhadap tingkah laku pelajar yang kurang memberi tumpuan dalam proses pembelajaran. Jadi penyelidikan ini juga memberi tumpuan kepada 3 aspek, iaitu pengaruh kekurangan bahan batu mengajar terhadap kurangnya perhatian pelajar, kecenderungan pelajar untuk hilang fokus dan juga keberkesanan penggunaan bahan batu mengajar dalam meningkatkan rentasi maklumat. Okay, jadi kesukaran dalam mendapatkan bahan batu mengajar yang sesuai sering menjadi cabaran dalam pengajaran di kelas hari ini. Jadi untuk pengembangan teknologi dan perubahan dalam gaya pengajaran memerlukan sangat penyelesaian terhadap bahan batu mengajar yang disampaikan. Jadi kurangnya kualiti bahan batu mengajar ni menyebabkan pelajar kehilangan minat dalam pembelajaran. Jadi penelitian ini telah melibatkan pemerhatian terhadap kelas-kelas di mana tiada bahan bantu mengajar disediakan, dan juga dapatan menunjukkan bahawa pelajar cenderung untuk menjadi kurang aktif dan kurang berfokus dalam proses pembelajaran. Okey. Jadi selain itu juga kajian ini menilai kecenderungan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti yang berkaitan dengan rutin harian mereka. Jadi keadaan ini boleh memberi kesan negatif terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Jadi penglibatan pelajar dalam aktiviti yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran boleh mengurangkan tahap kefahaman mereka dalam konsep apa yang diajar oleh guru. Namun apa yang kita lakukan, penelitian juga menunjukkan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar ni dapat membantu mengatasi masalah perhatian pelajar. Jadi pelajar yang menggunakan bahan ataupun guru yang menggunakan bahan bantu mengajar ni akan meningkatkan fokus pelajar dan juga pelajar akan mudah mengingat maklumat yang akan disampaikan. Jadi penambahbaikan dalam penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar perlu diberi perhatian bagi meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Okay, jadi kajian ini juga memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana kekurangan bahan bantu mengajar boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar di dalam kelas. Jadi untuk implikasi bagi kajian ini, okay,
kita ingin perlunya peningkatan dalam penyediaan bahan mata mengajar yang sesuai dan berkesan bagi meningkatkan interaksi antara pelajar dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi saya akan teruskan dengan fokus kajian. Okey, untuk kajian kami kali ini, kami membuat kajian di sebuah sekolah mahat yang mana terletak di luar bandar di Terengganu. Jadi untuk tahap pencapaian mata pelajaran sains di sekolah ini berada pada tahap sederhana yang mana dinilai melalui peperiksaan dalaman dan juga peperiksaan awam. Okay, jadi dalam kajian ni, pencapaian pelajar 3 Ar-Raudah berada pada tahap yang memuaskan bagi peperiksaan dalaman iaitu ujian 1. Okay, melalui pengamatan ataupun apa yang saya lihat secara tidak formal dan juga formal, diperhatikan terdapat beberapa faktor yang mana menyebabkan pelajar menghadapi kesulitan dalam memahami mata pelajaran sains. Salah satu faktor tersebut adalah ketidakfahaman pelajar terhadap kandungan pelajaran dan juga konsep sains semasa proses pembelajaran dan pembelajaran. Jadi penyataan ni sejajar dengan pandangan Lee yang mana mengakui bahawa kegagalan kebanyakan pelajar memahami konsep dan juga proses sains merupakan isu utama kerana ia melibatkan istilah-istilah yang baru dan juga proses yang sangat kompleks. Jadi tambahan pula kekurangan bahan pelajaran dan persekitaran sekolah yang tidak kondusif turut memberi impak negatif terhadap pencapaian pelajar. Jadi ini kajian ini menunjukkan bahawa faktor persekitaran mempunyai pengaruh langsung terhadap proses pembelajaran dan persekitaran di sini didefinisi sebagai ciri-ciri sekeliling yang mempengaruhi perubahan dan juga kejadian. Dengan itu, sebagai seorang guru perlu berusaha untuk menyampaikan isi pengajaran, pendekatan, kaedah dan juga strategi yang tepat yang mana menjadikan PDPC lebih menarik dan juga berkesan. Peranan seorang guru juga sangat penting dalam memastikan keberkesanan PDPC dalam kelas dan juga bertujuan untuk memotivasi pelajar untuk terus belajar dan menggalakkan penglibatan aktif mereka. Jadi hasilnya pelajar akan memahami keseluruhan isi kandungan yang diajar dan seterusnya meningkatkan prestasi mereka dalam mata pelajaran sains. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada rakan pembentang sebelum ini iaitu Muhammad Faris Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Ana Atika binti Abdul Ghani, nombor matrik P129191. Saya akan membentangkan bahagian objektif kajian. Untuk objektif umum, tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kefahaman kebolehan mengingat mekanisme menarik dan menghembus nafas terhadap murid 3 Ar-Raudah serta meningkatkan keyakinan mereka untuk menjawab soalan dan menerangkan jawapan yang berkaitan dengan subtopik ini. Seterusnya, untuk objektif khusus, yang pertama, membantu murid lebih memahami mekanisme menarik dan menghembus nafas dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. Yang kedua, menarik minat murid melibatkan diri secara aktif semasa PDPC dengan menghasilkan inovasi dengan mengkoreografikan replika peparu. Yang ketiga, membantu murid meningkatkan pencapaian mereka sama ada melalui ujian bertulis atau lisan berkenaan mekanisme menarik dan menghembus nafas. Yang keempat, mengubah persepsi murid bahawa ketiadaan bilik makmal untuk menjalankan eksperimen ini tidak menjadi penghalang untuk mereka memahami subtopik ini. Sebaliknya, dengan pelibatan mereka dalam PDPC akan membantu meningkatkan penguasaan mereka dalam subtopik ini. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan saya bagi bahagian objektif kajian. Seterusnya, saya akan sambung kepada bahagian sasaran kajian. Pembentangan seterusnya ialah sasaran kajian. Mahat ini juga merupakan sekolah yang baru beroperasi tidak lebih daripada 10 tahun. Terdapat hanya satu kelas bagi tingkatan 3 iaitu kelas 3 Ar-Raudah. Sampel bagi kajian ini terdiri daripada 7 orang murid iaitu 4 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan. Sasaran kajian dan ujian dijalankan ke atas mereka untuk menguji tahap kefahaman.
Tajuk yang kami pilih untuk sasaran kajian ini juga merupakan tajuk yang tidak memerlukan penggunaan makmal. Ini bersesuaian dengan keadaan di sekolah tersebut yang tidak mempunyai makmal khas untuk menjalankan sebarang eksperimen. Okey, baiklah, setakat itu sahaja bahagian saya. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada rakan saya, Faris dan Aina atas pembentangan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sakira binti Abu Hassan, nombor matrik P129111. Saya akan meneruskan dengan pembentangan tinjauan awal masalah. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan 4 kaedah untuk mengutip data semasa tinjauan awal. Ahli kumpulan kami iaitu Aina Atikah merupakan cikgu yang mengajar subjek sains di sekolah berkenaan telah memainkan peranan penting dalam menjayakan tinjauan awal ini. 4 kaedah tersebut merangkumi langkah yang pertama, pemeriksaan buku tulis, langkah yang kedua, pemerhatian dan refleksi awal semasa PDPC, langkah yang ketiga, ujian pra, langkah yang akhir sekali iaitu langkah keempat ialah borang soal selidik. Saya akan mengulas lebih terperinci mengenai tata cara penilaian serta masalah yang telah kami kenal pasti dalam slide seterusnya. Kaedah tinjauan awal yang pertama ialah pemeriksaan buku tulis. Pemeriksaan buku telah kami laksanakan pada 10 September 2023. Sebelum tarikh berkenaan, kami telah menyediakan set soalan pengukuhan untuk diberikan kepada murid setelah selesai sesi PDP pada hari berkenaan. Set soalan berkenaan disediakan oleh saya sendiri dengan perbincangan bersama ahli kumpulan. Tujuan kaedah ini dilaksanakan adalah untuk kami menilai tahap kefahaman murid 3 raudah dalam penguasaan mekanisme menarik dan menghembus nafas. Setelah melaksanakan pemeriksaan buku, kami melakukan pemerhatian dan refleksi awal semasa PDPC pada 11 September 2023. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi bagi mengenal pasti isu atau masalah yang berlaku dalam kelas. Kami mendapati masih terdapat pelajar yang tidak dapat menerangkan kembali proses menarik dan menghembus nafas walaupun setelah guru mengulang semula penerangannya. Ada juga di kalangan mereka yang cuba untuk mengelak diri dari menjawab soalan guru serta menunjukkan kebosanan di dalam kelas seperti membuat aktiviti lain. Hal ini demikian kerana kaedah pelaksanaan PDP itu hanya melibatkan pengajaran satu hala sahaja. Yang ketiga, kami telah melaksanakan ujian pra pada 12 September 2023. Ujian pra ini kami jalankan sebelum kami merancang intervensi yang bersesuaian. Tujuan kami ialah untuk mendapatkan kepastian mengenai kefahaman murid dalam menjawab ujian bertulis berkaitan subtopik mekanisme menarik dan menghembus nafas ini. Set soalan ujian pra ini dibincangkan bersama dan disediakan oleh ahli kumpulan kami iaitu Atira Syazwani bagi menjana idea semasa menulis perancangan intervensi yang akan dilaksanakan oleh beliau. Hasil mendapati masih terdapat murid yang membuat kesalahan dalam memadankan keadaan yang berlaku semasa proses menarik dan menghembus nafas. Akhir sekali, kaedah yang digunakan semasa mengutip data tinjauan awal ini ialah edaran borang soal selidik kepada murid 3 raudah. Ia dilakukan pada hari yang sama dengan ujian pra sebelum sesi PDPC tamat. Borang soal selidik ini dilakukan oleh saya sendiri selepas pembincangan bersama ahli kumpulan kami. Soalan bahagian A merupakan soalan tertutup, manakala bahagian B merupakan soalan terbuka. Tujuan kaedah ini adalah untuk mengenal pasti kelemahan penguasaan mekanisme menarik dan menghembus nafas dalam kalangan murid tingkatan 3 raudah supaya tindakan dapat diambil untuk membantu mengatasi kelemahan tersebut. Dengan penggunaan soal selidik ini, ia membantu guru untuk merancang intervensi semasa pengajaran berkaitan topik ini bagi menangani masalah yang dihadapi oleh murid. Dalam slide seterusnya, saya akan membentangkan data yang telah kami perolehi hasil daripada setiap langkah yang telah dilaksanakan. Melalui pemeriksaan buku tulis murid, kami mendapati seramai 4 orang murid iaitu 57.14% tidak dapat melengkapkan kesemua proses yang berlaku dalam sistem pernafasan.
manakala 3 orang murid iaitu 42.86% dapat melengkapkan jawapan dan masih terdapat kesalahan yang berlaku. Kami mendapati terdapat murid yang masih keliru dengan soalan yang diberikan kerana ada antara mereka yang masih membuat kesalahan dalam menentukan kedudukan otot interkostal, otot diafragma, rongga toraks dan tekanan yang terlibat semasa proses menarik dan menghembus nafas. Justeru dengan itu, setelah pemeriksaan tugasan murid, kami membuat rumusan bahawa kami perlu melakukan sesuatu untuk membantu meningkatkan kefahaman murid 3 raudah dalam topik ini. Antara jawapan yang diperolehi apabila murid tidak dapat menjawab soalan semasa PDPC dilaksanakan ialah seperti paparan slide ini. Antaranya ialah, saya kurang faham dengan pergerakan otot interkostal luar dan dalam cikgu. Kenapa masa menarik nafas udara dalam rongga toraks sikit? Bukankah kita sedang menarik udara cikgu? Kelirulah cikgu, mana satu yang naik, mana satu yang turun. Cikgu boleh tak tunjuk macam mana nak beza kejadian menarik dan menghembus nafas ini? Macam hampir sama sahaja saya nampak. Itulah antara jawapan yang diberikan oleh pelajar. Berdasarkan pemerhatian ini, kami membuat kesimpulan bahawa intervensi yang dirancang perlu melibatkan interaksi dua hala dengan menitikberatkan pelibatan murid dalam intervensi tersebut. Keputusan ujian pra pula merekodkan hanya 3 daripada 7 orang murid iaitu 42.86% sahaja yang berjaya memadamkan jawapan dengan tepat tanpa sebarang kesalahan. Manakala baki 4 orang murid iaitu 57.14% masing-masing mempunyai 3 hingga 6 kesalahan dalam memadankan keadaan dan mekanisme semasa menarik dan menghembus nafas. Berdasarkan ujian pra berkenaan, kami dapat mengesahkan bahawa murid masih mempunyai kekeliruan yang serius yang perlu ditangani segera bagi mengelakkan ia berlanjutan serta memberi kesan kepada topik pembelajaran yang berkaitan selepas ini. Hasil daripada borang soal selidik, kami dapati bahawa bahagian A, 2 daripada 7 orang murid iaitu seramai 28.57% sahaja yang menanda ya untuk soalan adakah memahami keseluruhan topik mengenai mekanisme yang berlaku semasa proses menarik dan menghembus nafas. 2 daripada 7 orang murid iaitu seramai 28.57% juga menanda ya untuk soalan adakah dapat mengimbas kembali hasil pembelajaran lalu berkenaan topik ini. 5 daripada 7 orang murid iaitu seramai 71.43% menanda ya untuk soalan adakah masih keliru tentang mekanisme yang berlaku. Untuk bahagian B iaitu soalan terbuka, terdapat pelajar yang menyatakan mereka faham dengan penyampaian guru namun majoriti masih menjawab mereka kurang faham serta memberikan ulasan berkenaan kaedah penyampaian guru. Berdasarkan jawapan yang diterima oleh murid, rata-rata mereka menginginkan pelibatan secara terus dalam intervensi bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam topik ini. Baiklah, ini merupakan set soalan pengukuhan yang telah kami sediakan. Baiklah, ini pula merupakan ujian pra yang kami sediakan tadi. Baiklah, ini merupakan borang soal selidik tersebut. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya, Atira Syazwani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Atira Syazwani binti Abdul Razak dengan nombor matrik P129408. Sekarang saya akan membentangkan tentang cadangan intervensi yang bertajuk Replika Peparuh Manusia Meningkatkan Penguasaan Mekanisme Menarik dan Menghembus Nafas dalam Pengajaran Sains Tingkatan 3 Ar-Raudah Ma'had Darul Taqwa. Gambar menunjukkan replika peparuh yang telah kami sediakan. Kami telah mencipta sebuah replika paru-paru yang diberi nama peparuh untuk membantu pelajar meningkatkan penguasaan dalam proses menyedut dan menghembus udara oleh peparuh seperti di dalam bab 2.1 Sistem Respirasi Sains Tingkatan 3. Berikut adalah peralatan yang akan digunakan seperti belon, kertas minyak, batang sedutan, kertas warna, hot glue gun, picagari,
serta barangan terpakai seperti kotak dan botol. Seterusnya ialah cadangan pelaksanaan aktiviti intervensi. Bagi aktiviti 1, kelas bermula dengan pembahagian murid kepada 2 kumpulan. Kumpulan A seramai 3 murid dan kumpulan B 4 murid. Setiap ahli kumpulan ini telah ditentukan oleh guru sebelumnya. Kedua-dua kumpulan ini terdiri daripada murid-murid pada aras yang berbeza. Pada aktiviti kedua, guru akan memberikan penerangan mengenai mekanisme menarik dan menghembus nafas serta peranan setiap komponen dalam sistem respirasi manusia. Guru menjelaskan bagaimana kontraksi dan relaksasi otot diafragma telah mempengaruhi tekanan di dalam paru-paru. Bagi aktiviti yang ketiga, guru mengagihkan bahan yang telah disediakan. Kemudian, guru akan memberikan arahan langkah demi langkah tentang cara untuk menyusun replika paru-paru tadi. Guru juga akan melakukan demonstrasi praktikal untuk memberikan contoh visual tentang pembinaan replika. Guru akan memastikan penyelarasan replika supaya konsistensi antara kumpulan. Bagi aktiviti keempat, guru akan menunjukkan penggunaan replika paru-paru supaya memberi visualisasi struktur dan fungsi setiap bahagian dalam hubungannya dengan mekanisme pernafasan. Penjelasan juga diberikan mengenai cara untuk menggunakan replika ini supaya dapat memahami mekanisme tarik dan hembus nafas. Setiap bahagian replika dijelaskan dalam konteks mekanisme pernafasan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Seterusnya, aktiviti yang kelima, seorang murid dari setiap kumpulan akan menggunakan replika paru-paru sambil diperhatikan oleh ahli kumpulan yang lain. Murid yang menggunakan replika itu perlu menarik dan menolak picagari untuk menggambarkan pergerakan paru-paru. Setiap daripada ahli kumpulan akan berulang melakukan aktiviti yang sama sehinggalah semua ahli kumpulan berpeluang untuk menggunakan replika paru-paru itu. Bagi aktiviti yang keenam, setiap pelajar perlu menjelaskan mekanisme hembus dan tarik nafas kepada guru secara lisan. Guru akan memberikan pelekat yang bertulis "Well done" sebagai cenderahati kepada pelajar yang berjaya memahami dan menerangkan mekanisme tersebut dengan baik. Baik, aktiviti yang terakhir ialah aktiviti yang ketujuh. Guru akan menyimpulkan bahawa mekanisme pernafasan melibatkan pergerakan diafragma yang berperanan penting dalam proses hembus dan tarik nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Atika binti Abdul Ghani, nombor matrik 129191. Kali ini saya akan membentangkan bahan bantu mengajar yang telah saya siapkan hasil daripada perbincangan kumpulan. Pembelajaran pada hari ini iaitu sistem respirasi bab 2.1 tingkatan 3 sains. Apa itu pernafasan? Pernafasan ialah satu proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh paru-paru. Di sini ada beberapa bahan yang digunakan, antaranya botol, balon sebagai paru-paru, trachea, mulut dan hidung, picagari. Seterusnya, saya akan menunjukkan bagaimana proses menarik nafas berlaku. Apabila saya menolak picagari, apa yang berlaku adalah balon akan mengembang. Itu bermaksud paru-paru mengembang. Balon akan mengembang. Udara masuk melalui mulut ataupun hidung melalui trachea dan memenuhi paru-paru. Apa yang terjadi di dalam sistem badan? Yang pertama, otot interkostal mengecut di bahagian tepi dan menarik sangkar rusuk. Sangkar rusuk bergerak ke atas dan ke luar. Otot diafragma mengecut yang berada di bahagian bawah dan menarik diafragma ke bawah dan melepel. Rongga toraks di bahagian belakang akan menjadi lebih besar dan menyebabkan tekanan udara berkurang. Tekanan udara yang lebih tinggi di bahagian luar memaksa udara untuk masuk ke mulut dan masuk ke dalam paru-paru. Seterusnya, proses menghembus nafas. Apa yang berlaku bila kita menghembus nafas?
Belon akan mengecut. Ini bermaksud paru kita akan mengecut. Dengan cara, saya akan menarik pecah udara keluar daripada paru melalui trachea dan melalui mulut dan hidung. Apa yang berlaku di dalam badan kita semasa menghembus nafas iaitu otot interkostal mengendur dan juga sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot interkostal mengendur dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot diafragma di bahagian bawah mengendur dan juga melengkung ke atas. Rongga toraks di bahagian belakang mengecil dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Tekanan udara yang lebih tinggi di dalam paru memaksa udara keluar melalui trachea dan hidung dan mulut. Ada sedikit info iaitu saiz paru kiri lebih kecil berbanding paru kanan kerana pada kedudukan kiri terdapat kedudukan jantung di sebelah bawah. Baiklah, setakat itu sahaja untuk bahagian saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bahagian 7.0 ialah cadangan penilaian. Kami akan membandingkan skor ujian pra dengan ujian pos supaya kami dapat menilai keberkesanan intervensi yang telah dilaksanakan dan juga untuk meningkatkan prestasi murid. Baik, ujian pos ini digunakan supaya dapat mengevaluasi perubahan atau kemajuan dalam pengetahuan atau prestasi murid setelah intervensi dilakukan. Kemudian perbandingan antara markah ujian pra dan ujian pos untuk melihat perubahan dalam skor murid sebelum dan sesudah intervensi. Analisis perbezaan pula dibuat untuk menilai sejauh mana intervensi telah memberikan kesan positif. Kami membentangkan hasil analisis dalam bentuk jadual dan graf. Bagi jadual pertama ialah keputusan ujian pra, di mana seramai seorang murid telah mendapat 1 markah, 2 murid mendapat 2 markah, seorang murid mendapat 3 markah, manakala 3 orang murid lagi telah mendapat markah penuh iaitu 10 markah. Jadual kedua adalah keputusan bagi ujian pos dan rajah yang ketiga ialah graf garis yang menunjukkan perbandingan di antara ujian pra dan ujian pos. Akhir sekali, penilaian formatif melalui exit ticket turut digunakan untuk mendapatkan maklum balas serta menilai pemahaman pelajar terhadap pelajaran yang baru diajar selepas intervensi. Penggunaan exit ticket ini tanpa nama membolehkan guru mendapatkan maklum balas secara jujur daripada pelajar untuk penambahbaikan PDPC guru. Baik, setakat itu sahaja bahagian saya. Saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada kawan saya Mardiah. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentang sebelum ini iaitu saudari Atira Syazwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An Amradiah Hanin binti Martini. Nombor metrik P19400 akan membentangkan jadual pelaksanaan kajian. Baiklah. Untuk kajian ini, kami telah merancang untuk ianya dijalankan dalam masa 2 bulan, iaitu bermula daripada bulan September dan berakhir pada Oktober 2023. Merujuk kepada jadual ini, dalam bulan September, kami telah menjalankan tinjauan awal iaitu pemeriksaan buku tulis, pemerhatian dan refleksi awal, ujian pra dan juga soal selidik. Dan kemudian pada minggu ketiga September, kami telah membuat perancangan intervensi iaitu replika peparu manusia. Bagi perancangan seterusnya akan dilaksanakan pada minggu akan datang iaitu pelaksanaan tindakan intervensi di dalam kelas, membuat pemerhatian semula, ujian pos dan membuat refleksi atau perbandingan. Kemudian saya akan membentangkan anggaran perbelanjaan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bahan dan pengajar replika paru manusia ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk BBM ini adalah seperti dalam jadual, contohnya belon, kertas minyak, batang sebutan dan sebagainya. Anggaran perbelanjaan yang disenaraikan adalah untuk membina sebuah replika. Bagi membuat beberapa replika lain, perlulah mendarabkan jumlah anggaran kos yang disenaraikan dalam jadual ini.
Oleh itu, jumlah perbelanjaan untuk satu replika perparu adalah RM7 per PC. Secara keseluruhannya, kajian tindakan yang dilakukan ke atas pelajar tingkatan 3 Aurora akan dapat membantu pelajar dalam topik sistem respirasi manusia, iaitu mekanisme menarik dan menghembus nafas dengan lebih baik. Melalui kajian ini juga, guru akan dapat menganalisis tahap kefahaman para pelajar, keberkesanan cara pengajaran dan perubahan perilaku pelajar setelah intervensi berlaku serta peningkatan pengetahuan pelajar dalam memahami sistem respirasi manusia. Selain itu, penggunaan bahan baku mengajar yang berkesan juga akan mendorong pelibatan pelajar secara aktif dalam sesi PDPC supaya proses pembelajaran lebih interaktif dan bermakna. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.